أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم:
بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang-orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin yang memeluk, orang musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar ketika dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Suratul Baqarah ayat 177. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa baraka wa sallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam aw kama qala. Yang dikasihi Tuan Pengerusi Surau Ad-Diniyah bersama kepimpinan JK Surau Ad-Diniyah, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siak yang dirahmati sekalian, seluruh al-qaryah sekitar di Masjid Ad-Diniyah ini, anak-anak tahfiz yang dirahmati Allah sekalian, hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua pada malam ni? Sihat semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini dapat kita duduk bersama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita menunaikan sama-sama solat maghrib berjamaah. Dan juga alhamdulillah Allah taala bagi peluang bagi kita semua tuan-tuan, lepas kita dapat solat maghrib bersama-sama, kita juga dapat apa? Kita juga dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis taman-taman syurga dunia yang Allah Ta'ala jadikan pada kita, masya-Allah, satu tempat untuk kita menimba ilmu, satu tempat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala turut sertakan bersama dia rahmat, Allah Ta'ala turun bersama dia sakinah, ketenangan. Seperti yang Nabi sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi buyutillah, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah Allah. Macam malam ni lah kita kumpul dekat surah Ad-Diniyah ni, salah satu daripada rumah Allah, dan di antara rumah-rumah Allah. Dan sahabat-sahabat kita yang berada di tempat-tempat yang lain daripada kita, surau-surau, di musala-musala yang berhampiran dengan kita, masjid-masjid yang berhampiran dengan kita, masjid-masjid dan surau di seluruh pelosok negara kita ni dan di seluruh pelosok dunia.
di mana-mana mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengadakan pengajian-pengajian kitab dan saling belajar di antara mereka. Manusia saling belajar di antara mereka, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2699. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Kata Nabi, tak ada orang manusia berkumpul dalam satu majlis ilmu, satu majlis zikrullah, ataupun yang satu rumah Allah dan di antara rumah-rumah Allah, kecuali kata Nabi SAW turunnya sakinah, ketenangan pada majlis yang diadakan tersebut. Dan selain daripada ketenangan tu, Masya Allah, Allah turunkan rahmat dalam majlis yang kita duduk sekarang ni tuan. Jadi kalau ada di kalangan tuan-tuan kat depan anak ni, Masya Allah, ada rasa mengantuk, penat dan sebagainya, rasa nak tertidur ke, boleh pejam mata rapat-rapat, tarik terus rapat sampai syak pun tak apa. Sebab apa? Kalau tertidur pun dapat pahala dalam majlis sakinah, majlis ketenangan. Pahala dia sama je macam yang cedik, yang cerik, yang celik, yang sedar sampai habis kuliah, dia steady je. Yang lain tu dia tertidur. Tertidur tuan-tuan, jangan tidur betul-betul. Tertidur, dia penat dan sebagainya, itu tak apa, dimaafkan. Sebab apa? Kita tidur dalam majlis sakinah, ketenangan. Allah tetap bagi pahala yang sama. Dan para malaikat, Allah Ta'ala turunkan puluhan ribu malaikat rahmat. Cuma kita tak nampak je dengan mata kasar kita ni. Kalau nampak dengan mata kasar kita ni, tuan-tuan semua, adik-adik semua yang dirahsiat, pakai-pakai penuh tafiz kita ni, Masya Allah, penuh melimpah. Ini yang dibuat sekolah Jumaat ke? Tak ada penuh macam kita solat hari raya lah. Katakan kalau buat solat raya kat sini, penuh sampai ke belakang, melimpah-limpah. Tapi ramai yang tak nampak. Dan yang seronoknya, semua malaikat rahmat yang duduk bersama, yang join kita pada hari ini, semua mendoakan kepada Allah SWT. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa si fulan-fulan yang duduk hadir dalam majlis ilmu tu, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka. Sebelum kita nak habis landing kita punya pengajian malam ni, kita sekirah kita, semua malaikat mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa si fulan-fulan yang duduk hadir dalam majlis ilmu. Amin ya Allah. Dan kata Nabi SAW lagi, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi orang yang suka duduk hadir dalam majlis ilmu, Allah Taala mudahkan jalan baginya untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagi jauh kita menuntut ilmu, lagi Allah Ta'ala mudahkan kita untuk jalan ke syurga. Ambil contohlah, adik-adik sekarang ni belajar dekat Tafiz, dekat surah Ad-Diniyah ni, katalah nanti nak melanjutkan pelajaran lagi, pergi ke Yaman ke, pergi ke Afrika ke, pergi ke mana ke, Masya Allah, Sudan ke mana ke, nanti lebih jauh lagi kita menuntut ilmu, lagi Allah Ta'ala membuka jalan untuk kita, memudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan ganjaran pahala pada orang yang duduk hadir dalam majlis ilmu. Jadi tuan yang sekalian, teruslah duduk hadir dalam majlis ilmu. Jangan kita jemu untuk dalam majlis ilmu ni. Sebab apa? Kata Nabi SAW, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kebaikan kepada hamba-hamba dia, Allah SWT akan mencampakkan kefahaman agama dalam diri hamba-hamba dia. Pasal tu kita berdoa, Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kefahaman agama dalam diri kami, ya Allah, supaya kami dapat mentadabbur, membaca ayat Quran yang kami baca, dapat kami amalkan dalam hidup kami, ya Allah. Wahdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami yang jalan yang lurus dan benar, ya Allah. Dan kemudian kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tunjukkan kepada kita yang benar itu benar, yang hak itu hak. Pasal itu terus berdoa, Allahumma arnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah dalam diri kami ini yang benar itu benar, yang hak itu hak,
agar kami dapat meneruskan menjalankan kehidupan kami ini ya Allah dengan sempurna berlandaskan kepada syariat-Mu ya Allah. Jadi maknanya kita dapat kenal yang mana intan, yang mana kaca, yang mana permata, supaya kita ni tak jadi orang yang sesat dalam kehidupan kita. Kita dapat bezakan yang mana halal, yang mana haram, yang mana menepati syarak, yang mana melanggar syarak. Jadi kita dapat bezakan. Jadi orang yang kata dapat beza tu pasal dia langgar aja, dia tak kira halal haram, pasal dia tidak ada perkiraan dosa dan pahala dalam diri dia. Pasal tu kita kena berselalu berdamping, berkawan dengan orang-orang yang alim, orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh. Tu kita panggil al-ulama. Al-ulama ni siapa? Orang-orang yang berilmu. Tu pasal kita kena selalu berdamping dengan orang-orang berilmu. Sebab apa? Al-ulama ni ialah orang-orang berilmu ni ialah orang yang paling takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah dia ada perkiraan dosa dan pahala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah siapa? Ialah orang-orang yang berilmu, al-ulama. Ini dia orang yang paling takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut ulama ni, siapa dia al-ulama? Al-ulama al-warathatul anbiya. Ulama ni penyambung dakwah para nabi, para rasul. Nabi dan rasul dah tak ada dan. Jadi pasal tu kita kena mengambil orang yang menyambung perjuangan dakwah nabi dan rasul untuk disampaikan kepada kita, untuk memimpin tangan kita ni tuan-tuan semua menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita berdamping dengan orang-orang yang nak membawa tangan kita ni menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Jadi pasal itulah kita kena selalu berkawan dengan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, adik-adik yang rahsian, pada malam ni insya-Allah, apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan ketika waktu kita sihat, sebelum kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cerdik dalam hidup dia. Siapa manusia yang cerdik ni tuan? Manusia yang cerdik ialah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, yang bijaksana dalam hidup dia. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jalla, atau kama qala. Ya, bermaksud al-kayyisu, kata Nabi SAW, ialah orang yang bijak, yang cerdik, ialah siapa yang sentiasa menghisab diri dia, muhasabah diri dia, dan sentiasa beramal dengan untuk bekalan selepas matinya. Sedangkan al-ajizu, kata Nabi SAW, orang yang gagal, yang rugi, ialah orang-orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah. Jadi Nabi suruh kita ni jadi orang yang cerdik, yang sentiasa mempersiapkan dirinya dengan bekalan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah amalan ketika kita sihat? Sebagai kita, setiap individu, yang boleh kita lakukan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya ialah sentiasa kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Seperti mana yang adik-adik semua praktikkan dekat sini, masya-Allah, kita belajar sedaya upaya untuk menjadi seorang hufaz yang baik, seorang penghafaz Al-Quran yang baik, 30 juzuk Al-Quran. Itu yang kita nak. Sebab apa? Membaca Al-Quran ni banyak fadilat dia. Serta siapa yang istiqamah membaca Al-Quran setiap hari, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan terbukti daripada Al-Quran itu sendiri, daripada hadis-hadis Nabi SAW, serta daripada anjuran Ahlul Bait dan para salihin. Dan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-82. Ba'da a'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim.
Kata Allah SWT, dan kami turunkan dari ayat Al-Quran itu penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan tidak menambahkan orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi pasal itu tuan-tuan, kita kena selalu membaca Al-Quran, dan Al-Quran ni pun Allah Ta'ala turun bukan sekadar untuk hudal linnas. Seperti mana yang kita baca, Al-Quran ni adalah sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang turun pada manusia ni sebagai pembawa keterangan yang membezakan di antara yang hak dan yang batil, di antara menjadi pembeza di antara yang benar dan yang salah. Tapi Al-Quran ini juga sebagai apa? Sebagai penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Allah sebut tidak menambahkan orang zalim kecuali kerugian. Di pasal itu kita sentiasa membaca Al-Quran. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka baginya satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu hasanah itu bersamaan dengan 10 lipat kali ganda. La aqulu, kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun, tetapi alif itu satu huruf, wa lamun harfun wa mimun harfun, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat dari Imam At-Tirmizi. Jadi Nabi kata bacalah Al-Quran. Sebab apa? Satu huruf yang kita baca Al-Quran, ambil contoh tuan-tuan, adik sebut alif lam mim, tiga huruf. Satu huruf, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi kita satu hasanah. Sebut alif lam mim je, kita dah ada 3 hasanah, maknanya dah ada 30 pahala dah. Itu belum baca bismillah. Kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah ada 19 huruf. 19 huruf kali dengan 10 ada berapa tuan-tuan? Adik-adik semua 190 pahala. Tu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Belum cerita lagi kita baca suratul Baqarah. Suratul Baqarah ada berapa ayat adik-adik? 280 berapa? 6 ayat. Surah Ali Imran ada berapa ayat? 200 ayat. Dalam 286 ayat ada berapa puluh ribu huruf. Masya Allah, tabarakallah, berpuluh-puluh ribu huruf. Satu huruf, satu hasanah bersamaan dengan 10 kali ganda pahala yang Allah Ta'ala bagi. Apatah lagi kalau kita amalkan dalam bulan sekarang ni, bulan haji ni, bulan Zulhijjah. Ini dah masuk 6 Zulhijjah dah. Masya Allah, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan bulan Zulhijjah ni antara amalan yang kita digalakkan ialah membaca Al-Quran. Perbanyakkan juga membaca Al-Quran dan lebihkan daripada amalan-amalan yang biasa. Kalau biasa adik-adik semua, contohlah ni adik-adik ni taraf yang belajar hafiz ni, satu hari dia belajar setengah juzuk katakan. Dia hafal setengah juzuk atau boleh hafal 4 lai 5 muka, 4 muka 5 muka. Hari yang masuk bulan Zulhijjah ni hafal ekstra sikit, lebihkan 2 lai 3 lai. Kalau biasa baca dalam 200 ayat, masuk bulan Zulhijjah ni kena upgrade sikit, baca 400 ayat sehari. Semua kena upgrade dalam bulan Zulhijjah ni. Pasal apa? Kata Nabi SAW, awal 10 Zulhijjah ni adalah di antara hari yang paling baik, dan para alim ulama mengatakan di antara hari yang terbaik di dunia. Di antaranya 10 Zulhijjah ni. Wal fajr wal layalin 'ash wasyaf'i wal wat, maknanya demi waktu duha, demi waktu an-nahar, yang di setengah tafsir menyatakan demi waktu masa hari raya sembahyang hari Aidil Adha. Allah sebut walayalin 'ash, terdapatnya 10 hari yang terbaik. Itulah dipanggil hari raya 10, dipanggil 10 pada awal bulan Zulhijjah. Dan 10 Zulhijjah ni tuan-tuan, masya-Allah fadilat dia lebih besar daripada 10 malam yang terakhir Ramadan. Hebat tak hebat tentang bulan Zulhijjah ni. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang yang kedua untuk kita terus berpesta ibadah selain daripada bulan Ramadan Karim Al-Mubarak.
Jadi maknanya dalam bulan Ramadan kita ada 10 malam yang terakhir. Tapi bila masuk bulan Zulhijjah ni kita ada 10 awal Zulhijjah. Di mana hari ini kata Nabi SAW dan kata para alim ulama adalah hari-hari yang terbaik di dunia. Pasal itulah kita digalakkan antaranya amalan yang boleh kita buat ialah sentiasa memperbanyakkan membaca Al-Quran. Selain dia membaca Al-Quran, kita digalakkan untuk memperbanyakkan zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik pada bulan Zulhijjah ni ialah banyakkan kita bertahlil, banyakkan kita bertahmid, dan banyakkan kita bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal apa tu tuan? Pahala dia sangat banyak. Pasal itulah zikir yang paling afdal dalam bulan Zulhijjah ni ialah memperbanyakkan kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian memperbanyakkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Inilah zikir yang terbaik dalam bulan Zulhijjah ni selain daripada la ilaha illallah. Jadi terus perbanyakkan zikrullah. Dan di antara juga bulan Zulhijjah, masya-Allah kita dalam bulan Zulhijjah ni di antara 10 awal ni kita juga digalakkan untuk berpuasa sunat. Jadi yang mampu untuk puasa sunat, puasalah sunat. Kita boleh buat. Kalau nak mampu 10 awal terakhir tu kita puasa daripada 1 Zulhijjah direct hingga 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni puasa hari Arafah. Dan puasa hari Arafah ni Allah Ta'ala bagi 2 tahun ganjaran dia dan pahala. Seolah kita berpuasa, kalau siapa puasa pada Arafah tu, Allah Ta'ala bagi 2 tahun pahala, dan semua dosa-dosa manusia akan diampunkan. Sebab apa? Tidak ada hari yang lebih banyak lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan, kata Nabi SAW, melainkan pada hari Arafah. Dan 8 hari bulan tu hari Tarwiyah, hari persiapan jemaah-jemaah menyiapkan bekalan untuk membuat kerja haji. Asal sirahnya lah. Jadi 8 Zulhijjah ni hari Tarwiyah, siapa yang berpuasa Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala setahun. Jadi kalau dia dapat puasa 2 hari, 8 dengan 9, 3 tahun pahala dia dapat. Jadi pasal itulah kita digalakkan juga berpuasa dalam bulan Zulhijjah. Kalau tak mampu nak puasa 1 hingga 9, kita ambil pada puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Tarwiyah. Dan kalau tak boleh, kata Nabi SAW, ambillah di antaranya ni in between ni, mana ambil 3 hari puasa dalam awal 10 Zulhijjah ni. Ambil 1, 2, 3 ke, ambil 1, 2 kita cuti break sekejap, ambil hari yang keempat ke 5, ambil puasa Isnin Khamis ke, kemudian kita lengkapkan dengan puasa Arafah ke, boleh. Asalkan kita buat 3 hari dalam awal 10 Zulhijjah tu, mana-mana 3 hari. Dan kalau tak mampu juga tuan, ambillah puasa pada hari Arafah pada 9 hari bulan. Kalau puasa pun tak mampu, nak buat direct 9 pun tak larat ustaz. Ada gastrik dah ustaz, tak larat nak puasa. 3 hari tak boleh, 3 hari pun tak larat ustaz. Dan 1 hari pada 9 Arafah pun bersama makan ubat lah ustaz, kan? Jadi susah sikit nak puasa, banyak pula songeh dia, kan? Okey, kalau tak boleh puasa pun tak apa, jangan pastikan jangan melakukan maksiat pada bulan-bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. Sampai 1. Sebab apa kata Nabi SAW, kalau boleh puasa 1 hingga 9 terbaik. Kalau tak boleh, puasalah 3 hari selang di antara beberapa hari dari 10 awal Zulhijjah ni, ataupun puasalah pada hari Arafah. Dan aku mengharapkan, kata Nabi SAW, supaya dosaku diampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tu pasal Nabi kata, siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah pada hari Arafah akan diampunkan dosanya setahun dan yang lalu dan setahun yang akan datang. Di pasal itu kita disunatkan untuk berpuasa. Selain daripada kita membaca Al-Quran, selain daripada kita galakkan berpuasa dalam bulan Zulhijjah, juga kita digalakkan untuk apa-apa, terus bersedekah, terus berinfak. Sebab apa kata Nabi SAW, bila matinya anak Adam, terputus semua amalan mereka melainkan tiga perkara. Yang pertama apa dia? Kata Nabi, sadaqatun jariyah, infak sedekah jariyah kita. Jadi teruskan dalam bulan Zulhijjah kita, teruskan lipat kali gandakan lagi infak kita. Sebab apa? Infak sedekah jariyah ni lah yang akan dapat membantu kita ni terselamat daripada siksa azab kubur. Infak sedekah kita ni tuan-tuan, walaupun tak banyak, sedikit pun tak apa, tapi jadi istiqamah, ini yang dapat selamatkan kita daripada siksa azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berkurang harta bagi orang yang bersedekah.
Allah Ta'ala akan suburkan lagi harta dia. Konsep dia sama macam kita keluarkan zakat. Maknanya Allah Ta'ala memuliakan orang yang bersedekah, yang berinfak, orang suka berzakat. Masya Allah. Sehingga Nabi SAW telah bersabda satu hadis, kata Nabi SAW, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, dan seorang hamba Allah SWT yang pemaaf, pasti Allah SWT akan tambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi pasal itulah bila kita, walaupun secara literalnya kita bila bersedekah, secara umumnya bila kita bersedekah kita keluarkan harta kita, duit kita, tapi percayalah ibu-ibu, ayah, adik kakak, abang yang dirahmati sekalian, insya-Allah Allah SWT akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih berharga lagi. Jadi pulangan rezeki yang tidak terjangka-jangka yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, asalkan kita luaskan pandangan kita terhadap konsep rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita. Jadi setiap apa yang akan dapat, apa yang akan dapat akan kelihatan seperti rahmat daripada Allah SWT, hasil daripada kita melakukan infak, bersedekah. Jadi pasal itulah kita dapat kenalan yang baik, kita dapat rezeki kesihatan tubuh badan yang baik. Allah Ta'ala kurniakan kita sahabat-sahabat yang baik, guru-guru yang baik, kawan-kawan yang baik. Pasal itu kita kena yakin dengan dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita berinfak ni dan bersedekah, masya-Allah, Allah Ta'ala bagikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dengan bersedekah. Seperti mana Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 261, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud bandingan derma infak bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh, dan sebiji benih itu dia tumbuh menebitkan pula 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah SWT akan melipat kali gandakan pahala bagi sesiapa yang dikendakinya, dan Allah SWT maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi pasal itu dah tuan-tuan, kena banyak bersedekah. Selain daripada infak sedekah jariah, yang kedua kata Nabi SAW ialah ilmu yang dimanfaatkan, yang boleh mengajar Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Sebab apa kata Nabi, sebaik-baik manusia ialah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Orang yang ada ilmu kepakaran dalam bidang masing-masing, jangan kita lokek dengan ilmu kita. Yang ada ilmu boleh pandai baca Quran, boleh mengajar baca Quran, ajarkan Al-Quran. Yang ada ilmu pandai bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab. Yang ada ilmu dari segi bidang kepakaran, sistem pengurusan yang baik, turunkan ilmu kepada AJK dan sebagainya untuk pengurusan, sistem pengurusan yang baik. Yang mana pakar dalam bidang kewangan, boleh kita lantik jadi bendahari, turunkan ilmu dari segi bidang kewangan. Yang boleh ada ilmu dalam pakar memasak, turunkan ilmu dia dalam ilmu memasak. Yang boleh menyembelih, pakar menyembelih, turunkan ilmu dia, ajar untuk menyembelih. Kita nak sambut hari korban ni tak lama lagi, kan? Dekat surah Ad-Diniyah ni ada buat korban ke Tuan Haji? Ada ke? Sini berapa ekor Haji? 4 ekor. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebab apa? Kita juga dalam bulan Zulhijjah ni tuan, ada satu ibadah juga yang sinonim dengan bulan Aidil Adha ni, fashalli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala suruh kita masuk berkorban, semayanglah dan berkorbanlah, buatlah ibadah korban seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan setiap kali raya hari haji. Pasal tu kita kena berkorban. Sekiranya orang tu dia ada kemampuan dan sebagainya, yang antara lain amalan-amalan yang boleh kita buat pada bulan Zulhijjah ni ialah masuk bagian dalam korban. Maknanya ambil bagian. Sebab apa? Dia ada kemampuan. Sebab apa kata Nabi SAW, siapa yang ada kemampuan untuk masuk bagian dalam korban tetapi dia tidak melakukan korban, maknanya dia telah, apa tuan-tuan, kata Nabi SAW, seolah berlaku kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dia ada kemampuan, dia ada kapasiti untuk berkorban, tapi dia sombong, maknanya dia tak masuk korban. Sampai Nabi bagi warning, apa kata Nabi SAW, orang yang ada kemampuan nak masuk bagian korban tapi dia tak masuk ibadah korban, janganlah menghampiri tempat solatku. Sampai macam tu sekali tuan-tuan, Nabi ambil beratkan untuk kita ni masuk bagian korban, untuk sama-sama kita berkongsi susah dan payah pada orang fakir yang miskin, masya-Allah, yang mungkin tak pernah nak merasa makan daging,
korban dan sebagainya dalam kehidupan mereka. Jadi kita yang ada kemampuan ni lah, kena pakat-pakat sama-sama bantu-bantu untuk masuk bahagian dalam korban, dan insya-Allah mudah-mudahan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara amalan-amalan yang boleh kita buat dalam bulan Zulhijjah, selain daripada membaca Quran, selain daripada kita membanyakkan sedekah, selain kita berpuasa dan masuk bahagian dalam korban, insya-Allah kita ambil bahagian. Jadi antara amalan lain tuan-tuan selain daripada kita membaca Quran dalam kehidupan kita ialah sentiasa apa tuan-tuan, kita memperbanyakkan membaca surah Al-Zahrawain. Siapa tahu surah Az-Zahrawain ni ayat apa? Surah apa? Pernah dengar tak? Az-Zahrawain ni suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya, yang menjadi ahlinya. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Zahrawain, yakni dua cahaya yang bersinar, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi ini satu amalan yang baik juga tuan-tuan, bacalah selalu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan selain itu amalan yang kita boleh lakukan, maknanya tadi kita sebab berkebetulan masuk dalam bulan Zulhijjah ni, kita buat amalan-amalan tu semua kita lebih. Juga kita dianjurkan untuk memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di mana yang selalu Tok Bilal kita baca sebelum Tok Imam kita naik khatib, naik mimbar khatib kita baca khutbah, dia baca suratul Al-Ahzab ayat yang ke 56. Siapa ingat ayat ni tuan? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ucapkanlah selawat dan berikanlah salam penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut selawat Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas Nabi, apa maksud dia? Maksud dia tuan, Allah Taala nak berikan keampunan kepada buah hati kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk diampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak ampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut malaikat turut berselawat ke atas Nabi, apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan, riwayat yang sembilan, malaikat pula mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pada hamba-hamba-Mu yang sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau berilah syafaat pada mereka pada hari kiamat nanti, ya Allah, dan Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka semua, ya Allah. Pasal itu tuan-tuan, kita kena banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat selawat satu hari dalam 300 kali pun okey dah. Paling kurang pun 100 kali lah tuan-tuan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam bulan Zulhijjah ni, terus perbanyakkan juga selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut, man shalla ala salatan sallallahu alaihi biha asyara. Yang bermaksud barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Kalau kata tuan-tuan, ibu ayah semua selawat 100 kali, Masya Allah, banyak lagi Allah Ta'ala berikan ganjaran pada kita. Dia terus berbanyakkan selawat. Dan selawat-selawat ni hebat tuan-tuan. Dia punya fadilat dia. Selain daripada kita kadang-kadang kita rasa terlupa kan. Contohlah, kita nak pergi semayang ni. Tadi kita dah ambil, dah pegang dah kunci motor ni kan. Dah pegang dah kunci motor, letak atas meja kan. Lepas tu bila kita dah siap, kita pakai serban nak pergi semayang. Lepas pakai serban tu, nak pergi, nak keluar rumah, terlupa pula mana pula aku letak kunci motor tadi, padahal kita tak atas meja tadi kan. Jadi kalau terlupa tuan, perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah Allah Ta'ala akan datangkan ilham pada kita yang lupa. Oh, dekat sini aku letak tempat ni, kunci kereta kat sini aku tahu
kan. Semua benda-benda yang penting yang kita lupa, banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara lagi tuan-tuan amalan yang boleh kita lakukan ketika kita sihat ialah sentiasa kita memperbanyakkan membaca suratul Mulk setiap hari. Maknanya sebelum kita tidur kita baca suratul Mulk setiap hari 30 ayat tuan-tuan. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah ini suratun minal Quran 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfar lah tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa fi riwayah fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu al-jannah atau kama qala. Ia bermaksud satu surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Suratul Mulk lah, daripada tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir, akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu membacanya dengan merenungkan artinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya, yaitu suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Taala, di tangannya lah segala kerajaan, kekuasaan, dan dia maha kuasa di atas segala sesuatu. Dan dalam riwayat lain tuan-tuan, sehingga dia dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Jadi pasal tu tuan, hadis ni dia menunjukkan betapa besarnya keutamaan kita ni tuan, baca suratul Mulk ni setiap malam sebelum kita nak tidur. Baca 30 ayat. Sebab apa? Ia merupakan sebab ke atas untuk kita mendapat syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan hadis ini diperuntukkan bagi orang selalu membaca suratul Mulk dengan istiqamah, dengan berterusan, disertai dengan merenung isi kandungannya dan menghayati maksudnya. Dan surah ini termasuk di kalangan surah Al-Quran yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidur. Dan ada satu kisah tentang surah Al-Mulk ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat dia pernah dirikan satu kemah dekat atas satu tempat. Tempat tu di atas sebuah kubur. Kerana sebelum tu sahabat ni dia tak tahu tempat tu sebenarnya adalah kubur. Dan pada waktu itu beliau mendengar daripada dalam kubur tersebut seorang membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Lalu dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku dirikan satu kemah dekat atas satu tempat, satu kubur, tapi aku tak tahu tempat itu kubur ya Rasulullah. Dan pada masa itu aku mendengar suara seorang membaca Al-Mulk sehingga tamat dalam kubur itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr atau kama qala. Kata Nabi, surah itu kata Nabi menghalang dan menyelamatkannya daripada azab kubur. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi maknanya Nabi kata barang siapa yang baca suratul Mulk ni, Allah Taala akan selamatkan daripada siksa azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda lagi, man qara'aha kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabr. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, maka surah itu akan membela orang yang membaca daripada siksa kubur. Jadi pasal itulah perbanyakkan membaca suratul Mulk, insya-Allah, supaya kita ni jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan daripada siksa azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara beberapa amalan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, dan beberapa amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Zulhijjah ini tuan-tuan. Kita mengambil manfaat bulan Zulhijjah, semoga kita diberikan keberkatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggalakkan diri kita semua tuan-tuan, bila masuk je hari Adha ni, kita ada sifat hamba Allah Taala ni yang nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikis sifat ego, sifat sombong, kedekut, bakhil, kikir dalam diri kita ni, untuk sentiasa melakukan korban, untuk mengorban, berjihad untuk mengeluarkan sedikit harta kita untuk masuk ibadah korban, untuk kita menyahut syariat
yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan Allah Taala gantikan dengan pahala dan keberkatan daripada pengorbanan dan ketaatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berlaku pada bulan haji ni, bulan Zulhijjah, insya-Allah. Dan sekadar itulah yang dapat dikongsikan bersama, mudah-mudahan mendapat manfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحان